الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat kepada kami, manfaatkanlah ilmu yang Kau ajarkan kepada kami, serta tambahkanlah lagi ilmu kepada kami. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, serahkan kami kepada Ramadan dan serahkan Ramadan kepada kami, serta terimalah segala amalan dalam bulan Ramadan kami nanti. Muslimin muslimat hadirin jemaah surau Ar-Rawdah yang saya hormati, kasihi sekalian, mudah-mudahan kita semua besar kecil yang berada di sini pada saat ini, Allah rezekikan kita dapat menjejakkan kaki di Rawdah Madinatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih mustahak daripada itu, tuan-tuan, mudah-mudahan Allah jadikan tempat persemadian kita terakhir di dunia nanti juga sebagai Rawdah min riyadatil jannah, taman daripada sekalian taman-taman syurga. Kebetulannya, tuan-tuan, surau saya datang dari Rawang, Selangor. Surau saya juga namanya Rawdah, cuma dia tambahan Baitur Rawdah. Baitur Rawdah ada kat taman. Dan semuanya mengingatkan kita kepada satu sosok tubuh agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tuan-tuan rahmat Allah, hari ini hari terakhir saya di Penang. Dalam beberapa hari ini menerima layanan kunjungan sahabat-sahabat lama dan juga baru, sangat-sangat bertuah lah. Penang ni mesra-mesra semua. Cuma satu je, saya tak boleh makan si kandak, tak tahu kenapa. Okey, datang tak boleh. Tapi itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi itu tak sama. Ada benda kita sesyok, tapi pada lidah orang lain tak boleh. Kita apa dia durian tu kita kata terbaik lah kan, tapi kena kawan Arab, kena kawan putih, nak dekat pun tak boleh. Dia kata azab. Ni Allah SWT nak kata nikmat Allah tu bukannya pada benda, tapi pada rasa. Kita minta Allah Ta'ala ni, Allah berikan kita nikmat yang sebenarnya. Ada orang nak tidur, katil punya lampu, bilik punya aircon, tapi tak, orang kata-kata tak nera juga tidur. Tapi ada orang kita tengok dengki pun ada, tuan-tuan. Orang duk bekerja tepi-tepi jalan, yang duk mesi rumput, tengok tengah hari tidur bawah pokok, lena je, dengki. Nikmat itu pada rasa. Jadi kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan rahmat Allah, sebut pasal syukur, saya ingat satu kisah yang berlaku kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, sahabat mulia, orang kedua paling rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada Nabi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar lah orangnya. Dari sudut lain, beliau ialah mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya Sayyidatina Hafsah menjadi ummul mukminin, kahwin dengan Nabi. Insya-Allah, tuan-tuan, Sayyidina Umar bin Al-Khattab dia jadi khalifah selama 10 tahun. Pada masa dia menjadi khalifah, pernah berlaku peristiwa Sayyidina Umar ni, walaupun dia Perdana Menteri, tapi dia selalu turun padang. Bukan turun padang time nak raya, memang turun padang lah dia punya. Turun tengok masyarakat, turun ke pasar. Satu hari masa dia melawat pasar, dia terdengar seseorang sedang berdoa, dan doanya pelik. Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Diulang-ulang doa itu, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Anak-anak sonok kan depan. Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku dalam kalangan hamba-Mu yang sedikit. Itu maksud doa tadi. Sayyidina Umar tu terkenal lah orang tegas.
Dan doa tu pelik, dia tak pernah dengar, Nabi tak pernah ajar pun. Lalu dia tanya, ya rajul, wahai si fulan, min aina ji'ta bihadha ad-du'a, min aina ataita bihadha ad-du'a. Dari mana belajar doa ni? Belajar dari mana doa ni? Lelaki itu dengan yakin, dengan tenang memberitahu waktu menjawab. Dia kata, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, wa qalilun min ibadiyash syakur, wa qalilun min ibadiyash syakur, dan sedikit saja dalam kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Ini pengisytiharan Allah Subhanahu wa ta'ala sejak dulu lagi dan sehingga akhir zaman nanti, bahawa Allah dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala tentang makhluknya, Allah tahu, Allah Maha tahu. Allah kata sikit saja dalam kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Sayyidina Umar dengar tu, fabaka, menangis dia. Menangis dia berkata, semua orang lebih faqih daripada Umar. Lepas tu di sini ada doa juga, doa itu tuan-tuan. Dan kisah, Masya Allah, antara kisah saya secara peribadi sangat memberi kesan. Satu dari sudut, kita baca Quran tiap-tiap hari lah tuan-tuan, khatam Quran tiap-tiap hari. Apatah lagi kita sebahagiannya pernah hafiz Quran, habis 30 juzuk Quran. Saya antaranya, saya tak nak dakwa, tak nak bukan nak kata ni, saya bukan al-hafiz tapi al-habis, ya. Bawa al-habis, habis hafal Quran 30 juzuk. Tapi nak jaga tu Allah, Masya Allah. Tetapi ada berlaku keadaan-keadaan, kita baca kisah-kisah, antara kisah ini yang membuatkan saya secara peribadi bau perasan ayat ni ada dalam Al-Quran. Allah kata, wa qalilun min ibadiyash syakur, sikit sangat dalam kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Dan ini mengingatkan kita. Jadi tuan-tuan, apabila ceramah bermula dan berpesan bersyukur, itu dia bukan formaliti, bukan kita dengar sekali, tak. Dia ambil ruang dan peluang walaupun sejenak untuk kita nilai diri kita, aku ni adakah bersyukur, cukup bersyukur ataupun tidak. Dia beza syakir dan syakur. Ni tuan-tuan belajar bahasa Arab. Syakir orang bersyukur, asyakur mubalaghah kepada syakir, orang yang banyak sentiasa bersyukur. Allah tak kata sikit saja dalam kalangan hamba-Ku ini yang berterima kasih, yang bersyukur dalam kata yang biasa, tak. Tapi orang asyakur, orang yang sentiasa, orang banyak bersyukur, tak ramai tuan-tuan. Sebab kita ni ke mana pun dalam sepanjang hayat kita pernah menjadi orang bersyukur, kan? Tak pernah dapat anak, pertama kali dapat anak, syukur datang. Apa-apa saja pernah kita menjadi orang bersyukur. Tetapi nak jadi orang bersyukur sentiasa, kerana nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa tak putus daripada menurun kepada kita, itu yang tak ramai tuan-tuan. Tak kata orang lain kita nilai diri kita, saya sendiri, Allah Akbar. 2 minggu lepas saya pergi mancing di laut lah, pangkur, tiap-tiap tahun pergi. Cuma lepas pada sejak PKP tu inilah, hampir dah 2 tahun lebih baru turun ke laut tuan-tuan. Dan pertama kali saya bawa anak saya besar-besar ni, anak saya darjah 4, darjah 5, tak ingat nama anak sendiri, darjah 5. Darjah 5 pertama kali bawa dia ikut ke laut, naik bot, kira pukul 8 pagi turun naik bot tu Kejati sampai ke sana 24 jam, ke 8 pagi esok tu baru balik 24 jam. Biasa tuan, tiap-tiap tahun boleh kau start sekali 2 kali. Saya siap pesan ke anak saya, kata, ni betul ke nak ikut? Tak, nak ikut. Dia nak ikut juga, semangat dia kata, wah, nanti kalau mabuk apa semua tak boleh balik dah. Tak boleh nak kata nak balik dah. Atau pernah pergi ke laut dah, mabuk laut tu, ya Allah, bukan boleh ni. Jadi anak tu okey nak ke? Pergilah tuan-tuan. Pergi turun laut. Berhenti je kapal, parking tuan-tuan, saya muntah tuan-tuan. Saya muntah, ingatkan muntah biasa, muntah. Lepas tu duduk sekejap muntah, nak muntah. Saya cerita tuan-tuan, saya tak dapat ikan seekor, nak pergarut pun tak boleh tuan. Dia bukan sekadar muntah, dia pening dia ni. Allah, Masya Allah. Anak saya pula tuan, ni rezeki anak saya tak ada apa-apa tuan. Tak ada apa-apa. Saya jumpa hidup dengan cara tu tak kata tuan. Itu. Dan ini mengingatkan kita, saya sudut yang lain,
satu peristiwa yang pernah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dalam Sahih Muslim. Ada seorang sahabat Nabi ni, dia dua beradik. Seorang abangnya bekerja untuk menanggung keluarga itu ni, seorang adiknya pula masih lagi muda tapi dia semangat mengaji, dia ikut Nabi. Pergi ke mana. Jadi abang tak puas hati. Abang tak puas hati, satu hari dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adiknya. Adiknya begini orang duk perabi berah, dia begini cerita pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam tak membantu keluarga begini. Lalu Nabi dengar, Nabi faham situasinya. Nabi pun sebut, tuan-tuan, perkataan ini penting. Saya sebagai ayah, dia lagi-lagilah orang kata terasa. Pendek ayat Nabi, tuan-tuan. Nabi kata la'allaka turzaqu bihi, la'allaka turzaqu bihi. Boleh jadi awak dapat rezeki disebabkan dia. Pendek ayat, tuan-tuan. Boleh jadi awak dapat rezeki dengan sebab dia. Tersentak kawan ni, terfikir, ingatkan Rasul nak backup, nak bela, nak setuju dengan dia. Orang ni kena betul, bukan nak nafikan budak tu tak, tapi nak suruh sedar bahawa ini dalam syarah para ulama, bagaimana nak memahami hal ini berkaitan dengan rezeki. Boleh jadi kita tumpang rezeki orang, tapi dalam masa yang sama kita melihat orang tumpang rezeki kita. Sebagai ayah, biasanya kita merasakan, tak tahu orang lain, saya merasakan bahawa kita lah saluran rezeki kepada anak-anak kita. Kita cari duit, tuan-tuan. Kita cari duit, kita bagi belanja. Seorang kita saluran rezeki kepada anak kita, pada isteri kita, pada mak kita di kampung, kita hantar duit bulan-bulan, contoh. Kita rasa begitu. Tapi hakikatnya boleh jadi sebaliknya. Sebaliknya kita yang tumpah rezeki mereka. Kita tak tahu, tuan-tuan. Allah bagi rezeki kita ni sebab kita ke sebab anak kita, kita tak tahu. Dan itu kita ingat kata-kata Nabi tadi, la'allaka turzaqu bihi. Boleh jadi engkau dapat rezeki kerana dia. Dan saya secara peribadi dalam pengalaman mancing itu depan mata tengok memang tumpang rezeki anak, tuan-tuan. Kalau tak bawa anak ni, kalau tak elok lah, tuan-tuan. Ada kata tidak bawa anak tu tak dapat ikan langsung lah. Nanti tumpah rezeki, insya-Allah. Dan teringat pula, mungkin sebelum pada pergi tu, kita ni ada rasa ujub, rasa aku dah keluar mancing tiap-tiap tahun, tak muntah, tak ada apa pun. Anak aku pertama kali nak pergi, kita dah rasa kita ni lebih ni, tuan-tuan. Pergi lah, flat saya, tuan-tuan. Dan di situlah memahamkan saya akan kata lafaz la haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada pergerakan, wala quwwata, tidak ada daya kekuatan, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga, tuan. Selama ni doa sekuat, doa sehebat ni, kita bergerak ni sebabkan ada daya kita. Tak, Allah kata bukan setakat pergerakan, daya kekuatan nak bergerak pun itu semua Allah Subhanahu wa taala. Allah. Saya nak kata pasal syukurnya begini. Dan situlah baru sedar, tuan-tuan, tak pernah saya rasa syukur atas satu nikmat Allah Ta'ala yang khusus ini, iaitu nikmat duduk atas darat. Tak pernah sepanjang hayat saya Allah syukurnya duduk atas darat. Tak pernah, tuan. Pergi laut sebelum ni pun rasa okey lah, rasa syukur dapat tengok alam keindahan yang tak dapat kita lihat duduk atas darat, ya. Tapi nak bersyukur secara khusus, Allah syukurnya tak kaki atas darat tu, Allah syukur, tak pernah rasa, tuan. Melainkan selepas pada hari tu turun je jeti, turun je Allah itu nak cium, nak sujud cium tanah, syukurnya selama ni kita tidak rasa Allah. Jadi itu membuatkan kita fikir lagi dan lagi, kita ni mungkin belum cukup bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena usaha lagi dan lagi tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi dalam kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala asy-syakur, yang sentiasa bersyukur. Jadi pesanan syukur itu perlu diingatkan selalu kepada kita tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada ayat tadi, wa qalilun min ibadiyasy syakur, kalau kita nak kembali kepada ayat penuh dia, tuan-tuan, dia dalam surah Saba ayat ke-13. Allah Subhanahu wa taala sebut, ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin kal jawabi wa qudur rasiyat i'malu ala Dawud syukra.
wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ayat tu dia, yang kita sebut tadi, wa qalilun min ibadiyasy syakur, penutup kepada ayat tadi. Tapi rangkap sebelum pada itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi arahan khusus kepada Nabi Daud, keluarga Nabi Daud, i'malu ala Daud syukra, buatlah wahai ahli keluarga Daud kesyukuran, kerana tak ramai dalam kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Di sini ulama urai, tuan-tuan, memahamkan kepada kita bahawa bersyukur itu bukan sekadar ditutur pada lidah, tapi ia perbuatan. Kita buktikan dengan perbuatan aku ni bersyukur. Dan Rasulullah SAW pernah dalam satu peristiwa, sahabat Nabi tengok seorang sahabat Nabi, Mughirah bin Syu'bah tak silap saya, menegur Rasulullah. Bukan tegur kesalahan, tak tegur. Rasulullah ni sungguh sangat sembahyang solat malam tu, sampai ke bengkak-bengkak kaki, sebab kita tahu kan. Dan kata Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah, bukankah Allah dah ampunkan dosa tuan, dulu dah akan datang, dah confirm dah masuk syurga kan. Tapi apa jawab Nabi? Afala akuna 'abdan syakura. Tak nak, apakah aku tak patut nak jadi hamba yang bersyukur, syukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ini mukadimah baru tuan-tuan, kita bersyukur. Saya tak nak kita berlalu formaliti itu, syukur itu sekadar lalu itu tak. Jadi kita urai sebut tentang bersyukur. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baru nak masuk tajuk boleh tuan-tuan. Kita habis insya-Allah boleh tuan. Tajuk yang diberikan, jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja. Tajuk dah, insya-Allah. Tajuk ni hebat tuan. Siapa yang bagi tajuk ni, barakallahu fik. Siapa yang letak tajuk ni, mudah-mudahan Allah berkatinya. Kita Ramadan tak mula lagi pun, tapi dah bincang tajuk, jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja. Penting tuan-tuan, insya-Allah. Ingatkan diri saya sendiri, bahasa siapa, Haziq apa yang tu, amat dahsyat, amat mustahak tajuk ini. Walaupun Ramadan tidak bermula lagi, supaya kita bersedia. Bersediakah kita tahu, jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja. Tuan-tuan rahmat Allah, tajuk ini latar belakangnya mengingatkan kita kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raghim anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Satu hari Nabi sebut tiga golongan yang celaka, yang malang, yang kesian. Nabi sebut raghim anfu rajulin, terserit hidung orang tu. Ini kiasan bahasa Arab. Kita tak ada dalam bahasa kita raghim anfu rajulin, dia bahasa ekspresi. Dari segi literalnya, raghim anfu rajulin tu mana hidung orang tu tersembam ke muka, tersembam ke tanah, terserit. Mana benda tu? Tuan-tuan bayangkan orang yang duduk berjalan tersembam muka dia ke tanah, sampai orang kata belaga hidung ke tanah. Kesian pun ada, memalukan pun ada, orang tengok kan. Itu maksud dia. Kesian, malang, memalukan. Orang yang apa? Pertama Nabi sebut zukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Orang yang namaku disebut, apabila dia mendengar namaku disebut tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Malang tuan-tuan. Ada kita dengar sebut Rasulullah, itu termasuk rujuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita tahu, kita sebut dengan penuh kecintaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu golongan yang pertama. Kemudian yang kedua Nabi sebut wa raghim anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lahu. Ini perhatian kita akan sebut selepas pada ni. Golongan kedua Nabi kata kesian, malang, hidung sampai terserit ke tanah. Orang yang sempat bersama Ramadan masuk, datangnya Ramadan kepada dia, kemudian berakhir ni Ramadan berlalu, sebagai tajuk kita tu, dia dalam keadaan tidak diampunkan. Wah, ni poin penting untuk tajuk kita malam ini. Kita urai selepas pada ini. Kita habiskan tiga golongan ini. Dan golongan yang ketiga Nabi sebut wa raghim anfu rajulin adraka 'indahu abawahu al-kibar aw ahaduhuma falam yudkhilahu al-jannah. Allah ini besar. Dan golongan yang ketiga Nabi kata yang malang, yang kesian, yang teruk ni, seseorang yang sempat bersama ibu dan ayahnya ketika tua,
Tetapi ayah dan ibunya tidak menyebabkan dia masuk syurga. Ni tak tahu, saya kena fikir balik. Saya nak fikir, tak nak balik. Bukan tak nak balik, tak sempat nak balik. Kampung Kelantan, kita orang Kelantan dia ada budaya, orang kata apa, nyambut puasa. Ramadan kita biasanya Ramadan pertama tu buka puasa di kampung tu. Kalau duk bayang ni Ramadan nak dekat ni memang jam lah kalau jalan ke pantai timur, sebab itu budaya dia menyambut puasa. Tapi saya dah dengan keadaan sibuk apa alasan rasa mungkin tak lah kot, jam lagi. Tapi baca hadis ni fikir balik tuan-tuan, mungkin kena fikir balik. Iaitu tentang kita khidmat kita kepada ibu bapa kita, siapa yang masih ada, anak-anak, adik-adik sekalian. Ingat ini peluang ibu ayah yang masih ada, yang sudah tua, dia bukan sebagai beban, sebaliknya sebagai peluang untuk kita masuk ke syurga. Kita khidmat pada ibu ayah kita, dengan buat apa yang dia suka tuan-tuan. Jangan sampai kalau kita masih lagi ada ibu ayah kat kampung, jangan sampai mak telefon dulu kita. Oh, yang tu dahsyat tu. Saya lah, kita sibuk sana sini, kadang-kadang mak telefon dulu. Tu kita dah mana dah seminggu dah tak telefon dengan mak kan. Mak kau tu rasa bersalah sangat tuan. Patutnya kita telefon mak, tanya khabar, mencapai memenuhi keperluan dia. Anak rindu tuan-tuan. Mak saya 8 orang adik-beradik, tuan-tuan mungkin lagi ramai. Bukan mak saya, anak dia 8 orang, saya yang sulung. Itu pun mak saya kata sekarang ni anak semua dah keluar. Itu pun dia kata kalau boleh nak anak ramai lagi. Sebab anak seorang-seorang pergi dah tak ada dah. Saya anak baru 6 orang saya. Sekarang baru seorang pergi asrama, tu pun dah teringat yang pergi asrama. Jadi nak katanya mak ayah hidup di kampung jauh, kita ingatkan dia dah selamat di sana, makan minum ada orang jaga, cukup lah. Tak tuan, keperluan perasaan itu tidak diisi. Jadi kita tanya khabar kita ni. Mudah-mudahan kita jangan jadi orang celaka, orang yang malang, orang yang kasihan ini. Orang yang sempat bersama ibu ayahnya yang sudah tua, tetapi tidak menyebabkan dia masuk syurga. Allah malang tuan-tuan. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis riwayat Tirmizi. Jadi jangan kita termasuk dalam salah satu daripada 3 golongan ini. Pertama, orang yang nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut tapi dia tidak berselawat pada Nabi. Yang kedua, orang yang datangnya Ramadan bersama Ramadan tetapi Ramadan pergi dalam keadaan dia tidak diampunkan. Orang yang ketiga, orang yang sempat bersama ibu, ayah atau salah seorang tetapi tidak menyebabkan dia masuk syurga. 3 golongan kita pegang sangat tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup ni tuan-tuan, kita tak perlu nak kejar hebat-hebat sangat pun. Kerja yang sebagai Nabi sebut ini pun dah cukup tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak hurai yang kedua ini. Cuma sebelum itu, berkaitan dengan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang benda ni kita dah tahu tapi kita ulang-ulang sebut sebagai peringatan kita, iaitu tuan-tuan, jangan abaikan doa selepas azan. Doa selepas azan jangan kita abaikan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'ath maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Kadang apa benda tu biasa, dah selalu biasa, dia jadi laluan mulut begitu saja. Dan kita perlu ingat, saya ingat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ni hadis al-muadzin faqul misla ma yaqul. Dengar muadzin melaungkan azan, maka jawab sebagaimana yang disebut. Allahu akbar, Allahu akbar, kita punya Allah akbar, Allah, sebagaimana kita tahu. Cuma sampai pada ayat hayya 'ala solah kita jawab lain kan, itu kita tahu. Perhatian kita pada selepas pada tu. Kemudian Nabi kata, jawab sebagaimana azan itu dengar, summa sallu alayya. Lepas pada azan itu selawat kepadaku. Ini jangan orang ikut, jangan orang buat. Habis je asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah. Sebelum doa tu selawat dahulu tuan-tuan. Nabi kata selawat dulu. Thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan
sallallahu alaihi biha ashran. Semua kita tahu, siapa yang selawat kepada aku sekali, Allah selawat kepadanya 10 kali. Soalan ini sebagai doa, tuan-tuan. Kemudian Nabi kata, ini hajat Nabi, tuan-tuan. Nabi kata, thumma salullaha li alwasilah. Lepas pada tu, mintalah untukku wasilah. Dalam doa kita ada wasilah, kita sebut kan, ati sayyidana Muhammad al-wasilah. Ya Allah, kurniakanlah kepada junjungan kami wasilah. Itu Nabi minta. Dan riwayat lain sahabat Nabi bertanya, wasilah tu benda Rasulullah. Nabi bagi tahu, fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Wasilah ini satu tempat dalam syurga yang hanya seorang saja boleh duduk. Satu tempat dalam syurga seorang saja boleh duduk. Dalam riwayat kita akan tengok wasilah ni duduk di Firdaus, Firdaus tempat yang tinggi, di atas Sidratul Arasy Allah Taala. Seorang saja penama yang boleh duduk di situ. Dan kata Nabi, wa arju an akuna ana huwa. Dan aku berharap sangatlah yang the only one person tu akulah orangnya. Nabi berharap saya lah orang itu. Dan Nabi minta kita, tuan-tuan, Nabi minta kita doa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wasilah. Dan bukan minta sahaja, tuan-tuan. Kita buat macam tu dan semudah itu kita buat, hanya tutur dengan lidah. Kita doa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan wasilah. Allah kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Faman sa'alani al-wasilah halat lahu syafa'ah. Siapa yang mendoakan untukku dapat wasilah, dia akan dapat syafaat. Oh, tuan-tuan, saya yang ni kita kena ingatkan. Nampak benda simple, mudah sahaja, tapi yang simple itu mengandungi benda yang luar biasa. Kita perlu ingatkan. Jadi selepas pada ni, tuan-tuan, azan kita bukan biasa-biasa. Kita selesai itu, kita jawab azan dahulu, kita berselawat dan berdoa. Doa sampai azan dengan penuh perasaan, mudah-mudahan menjadi asbab kita mendapat syafaat Nabi SAW. Itu sebagai saya nak tambah kepada yang tadi berselawat. Kita bukan sekadar selawat dengan nama Nabi disebut, tapi kita minta dengan Allah SWT al-wasilah setiap kali mendengar azan dan setiap kali doa azan kita. Tuan-tuan rahmat Allah SWT. Baik, mari kita bincang sedikit, tak ada masa lagi, tuan-tuan, tentang golongan yang kedua yang tengah-tengah Nabi sebut tadi. Raghim anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan. Terserit hidungnya seorang yang masuknya Ramadan, man salakha, kemudian Ramadan itu pergi, falam yughfar, dia dalam keadaan tidak diampunkan. Dan ini menjawab persoalan atau tajuk besar yang kita yang dibincangkan, yang diberikan tadi. Jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja. Bagaimana tak nak bagi biarkan Ramadan berlalu begitu saja? Caranya kita pastikan, kita tak tahu, tuan-tuan, tapi kita husnuzan dengan sangka baik kita kepada Allah SWT, dan usaha kita tu kita sangat Allah ampunkan kita. Kita boleh tahu, boleh nilai diri kita, Ramadan kita ni kita all out ke tidak, kita boleh tahu. Dengan itu kita, tuan-tuan rahmat Allah SWT, Allah ampunkan. Baik, tuan-tuan, kenapa penting sangat keampunan ini? Dan itulah the ultimate ganjaran paling kemuncak yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang Nabi sebut, dan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini Nabi sebut. Kadang-kadang kita ni mai kemudian kita tak rasa sangat. Nabi kata siapa yang mendirikan, yang menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampunkan dosa-dosanya telah lalu. Sebahagian kita, saya pada satu ketika dulu pun rasa begitu juga. Motivasi kita beramal ni kalau ada pahala, ada ganjaran, siapa ni dapat pahala sekian-sekian, dapat umur dalam syurga, dapat material. Salah ke tak? Tak salah, tuan-tuan. Sebagaimana Allah SWT memahami kita punya naluri, kita nak satu benda nampak tu. Tetapi itu bukan kemuncaknya. Kemuncaknya keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata siapa yang mengisi Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, Allah ampunkan dosa dia. Orang yang rasa mahalnya keampunan Allah, dia akan rasa ini tawaran yang paling besar.
Tapi orang tak rasa, tak rasa lah tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita kokok mana ni tuan-tuan, beramal, beribadah, rajin macam mana pun, kita takkan masuk syurga dengan amalan kita. Seorang mungkin, macam mana Ustaz? Tidak ada seorang pun, saya baik, tuan-tuan baik, Tok Imam baik, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik, tidak akan masuk syurga sebab amalannya. Dah tu Ustaz tak payah beramal lah. Dah bukan sebab beramal masuk syurga, tak payah beramal lah. Semua akan masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini good news. Ini good news. Ini berita baik. Kita tak masuk syurga, kita masuk syurga bukan dengan amalan kita, sebalik dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini berita baik. Sebab kalaulah Allah nak berkira dengan kita, kalau perkiraan kita masuk syurga itu dengan amalan kita, tuan-tuan, tak ada seorang masuk syurga. Tak ada seorang masuk syurga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang kita ni, saya kata Ustaz tak dapat dari mana? Ini hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, fa innahu lan yudkhilal jannata ahadan amaluhu. Ketahuilah, tidak ada seorang pun yang masuk syurga, atau tidak ada seorang pun amalannya menyebabkan dia masuk syurga. Lalu sahabat Nabi bertanya, wala anta ya Rasulullah? Awak pun begitu? Nabi kata, wala ana, aku pun begitu juga. Tapi semua masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi tutup kata-kata Nabi itu. Nabi kata, wa'lamu anna ahabbal amal ila Allah adwamuhu wa in qalla. Dan ketahuilah, amalan yang paling Allah suka ialah yang berterusan walaupun sedikit, yang konsisten, yang istiqamah walaupun sedikit. Tuan-tuan, ini berita baik. Sebab apa tuan-tuan? Kita kata tadi, kalau nak berkira, Allah nak berkira, nak masuk syurga, kena tengok pada status amalan kita. Tidak ada seorang pun, tuan-tuan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat, dalam peristiwa yang lain, ini hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak, Nabi cerita, ini perkara ghaib, kisah-kisah lalu. Nabi cerita bahawa dahulu ada seorang abid, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala pada generasi terdahulu, yang mana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 500 tahun. 500 tahun. Dan perincian Nabi sebut, tuan-tuan, inna lillahi 'abdan min 'abidihi 'abbadallahu ta'ala 500 sanah 'ala ra'si jabalin fil bahr. Panjang cerita dia. Nabi kata, dulu ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah selama 500 tahun di atas puncak bukit di tengah-tengah lautan, mandi pulau, tak bercampur dengan orang, tak bercampur dengan apa, tuan-tuan. Beribadah dia, kerja dia. Akhir hayat dia, tuan-tuan, dia meninggal dalam keadaan sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Fast forward riwayat Nabi cerita, akhirat nanti lelaki itu dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tengok, Allah tu bagi arahan. Allah tu bagi arahan, adkhilu 'abdi al-jannah bi rahmati. Ini proses hisab. Lelaki ni datang, Allah tak kira, tak buat hisab. Allah kata, masukkan hamba ni ke syurgaku dengan rahmatku. Lelaki tak puas hati. Lelaki ni tak puas hati. Dia kata, Rabbi bi'amali, Tuhanku, kira amal saya, nak masuk syurga dengan amalan saya. Allah mengulang sebut, adkhilu 'abdi al-jannah bi rahmati. Malaikat bawa dia masuk syurga dengan rahmatku. Bal bi amali, ya Allah. Tuhan tu, hamba tu minta, ya Allah, saya nak masuk syurga dengan amalan saya. Maksud nak kira. Sebab tengok orang, barangkali orang sebelum pada dia tu dikira, dihisab banyak amalan baik ke jahat, tengok macam tu. Dia confident. 500 tahun, tuan-tuan, 500 tahun ibadah, tak bercampur dengan orang. Kita ni, tuan-tuan, ibadah kita rajin, dalam masa yang sama dosa kita pun banyak juga, tuan-tuan. Dan kebanyakan dosa kita itu berkaitan dengan manusia. Yang tu kita kena ingat, jangan jadi orang muflis akhirat, orang yang datang bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan pahala puasa, yang syami wa qiyami, pahala puasa qiyamul lail, pahala baca Quran, ini. Tapi dalam masa sama dia ada bawa sekali dosa, kutuk orang ni, tuduh orang ni, last sekali tu masuk neraka juga, tuan. Itu kita kena ingat. Tapi lelaki ni memang tak ada dosa, tuan. Duduk
tahun tengah-tengah lautan, tengah-tengah pulau atau bukit, tak campur orang, tak buat salah. Mana dia dapat pahala saja. Atau dia confident barangkali, kira dah tahulah prestasi setakat mana masuk syurga dengan amalan 500 tahun dan tak ada dosa tu. Sehingga kali yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala pun kata kepada malaikat, fa yaqulullahu li malaikatihi qaisu 'abdi bi ni'mati 'alaihi wa bi 'amalihi. Kita bagi lalu untuk azan dulu. Kita sambung lepas ni, insya-Allah kita bagi lalu untuk azan. Azan dulu, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita sambung sikit lagi tuan-tuan, insyaAllah sikit lagi. Kemudian lepas ni ada jamuan dah makan-makan, insyaAllah. Seronok dah, ada budak, ada anak-anak pula, seronok tuan-tuan. Baik, tuan-tuan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kat mana tadi? Saya dah ingat kat mana. Kat mana kita tadi? Ya? Hamba tu tak baik. Lelaki tu. Dan rahmat Allah SWT. Kita cerita tadi, kita nak sebut bahawa tidak ada seorang pun yang akan masuk syurga dengan amalan dia. Sebaliknya kita masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah bawa satu kisah, dan kisah ini bukan direka-reka, ini kisah ghaib yang Nabi Allah sampaikan. Nabi sampaikan kepada kita tentang seorang lelaki beribadah 500 tahun, tidak bercampur dengan dosa, akhirat nanti Allah. Begitupun
Allah kata masukkan dia ke syurga dengan amalan, dengan rahmatnya, rahmat Allah SWT. Cuma lelaki ni sebagai pengajar kemudian dia rasa overconfident, barangkali dia kata bal bi rahmati, masukkan syurga ke syurga dengan amalanku. Dan nampak bersungguh sangat Allah Subhanahu Wa Taala pun kata kepada malaikat, qaisu abdi bi ni'mati alaihi wa bi amali. Oh, nak kira sangat ni nak masuk syurga dengan amalan ni kononnya. Okey, kalau macam tu wahai malaikat, kira dulu nikmat, kadar nikmatku kepada dia dengan amalan yang dia buat tu. Kalau nak berkira macam tu sangat, tak apa, kena kira dulu. Sebelum nak masuk syurga ni bayar dulu modal. Kehidupan kita, nyawa kita, jasad kita ni semua modal Allah Taala bagi untuk beramal. Tak tu pun Allah tak berkira. Duduk atas darat, tu nikmat Allah tak berkira. Kalau nak berkira sangat, kira dulu nilai. Kau beribadah 500 tahun tu, tengok dengan nilai nikmat yang Allah beri. Dan kita pada hari ni tuan-tuan, satu benda kita rasa nikmat berharga tu apabila dia ada angka duit kan. Kita nampak tuan. Lalu yang kembali pada kisah ini, lalu malaikat pun mula buat kira-kira, mengukur, timbang. Tengok tuan-tuan, tak ada nak kira ni. Hanya kira, dalam satu riwayat sebut hanya kira dengan penglihatan sebelah mata sahaja. Penglihatan sebelah mata sahaja pun tak dapat nak bayar. Amalan 500 tahun tu tak dapat nak bayar nilai nikmat sebelah mata saja. Dalam riwayat sebut basar, nikmat penglihatan dia secara umum. Kita ni untuk penglihatan ni ada dua nikmat yang berbeza. Satu mata, yang kedua penglihatan. Ada orang ada mata tapi Allah tak bagi penglihatan, ya. Itu dua nikmat berbeza. Pada hari ni kalau kita nak nampak nikmat mata tuan-tuan, masya-Allah. Adik saya dia lawyer ni. Dia ada buku lawyer ni, dia ada buku kadar-kadar kecederaan, dapat berapa-berapa. Kalau hematoma, kalau lebam mata ni, kalau tumbuk ke apa, automatik dapat. Tuan-tuan tengok orang yang buat lasik mata dia rabun, Allah dah kurangkan penglihatan dia tu. Lasik harga dia sekitar 8,000. Tuan-tuan nilai pula orang buat katarak, katarak berapa ribu tuan-tuan. Menariknya, ada satu universiti, saya tak ingat, yang mana dalam tu ada komputer, ada apa semua, nak simulasi mata bertindak macam mana ni. Kos lab itu harga dia bilion. Hanya nak dapat kaji tentang penglihatan. Itu nilai paling kurang tuan-tuan tentang nikmat mata tuan-tuan. Nilai duit pun kita tak dapat bayar tuan-tuan, apa lagi nikmat untuk nak kita berkira dengan Allah Subhanahu Wa Taala masuk syurga. Jadi kembali pada kisah tadi, tengok nak bayar nikmat sebelah mata, nikmat penglihatan dia pun tak mampu, tak tengok, kosong tuan-tuan, kosong pahala dia, dosa. Lalu Allah SWT, adkhilu abdi an-nar. Sekarang ni masukkan hamba ni ke neraka. Allah tuan, merayu-rayulah kawan tu, bal rabbi birahmatika adkhilni al-jannah. Merayu-rayu, Allah masuklah syurga, ke syurga-Mu dengan rahmat-Mu. Allah gertak dia, akhirnya dia masuk syurga juga tuan-tuan. Tapi dia pengajaran untuk kita bahawa tuan-tuan, kita tidak sekali-kali bukannya masuk syurga dengan amalan kita, sebaliknya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu berita baik. Dah tu Ustaz tak payah beramal ke? Tak, lagi kita kena beramal tuan-tuan. Sebab apa? Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah sayang kepada orang yang dia perkenan, orang yang redha. Dan Allah tengok itu pada kesungguhan kita beramal. Kita bersungguh, ya. Allah bagi lagi motivasi tambahan, dapat syurga, dapat ini. Tapi yang lebih betul Allah nak kita bersungguh. Datang Ramadan akan datang ni, kita tunjuk kesungguhan kita tuan-tuan. Tunjuk kesungguhan kita, supaya dengan kesungguhan itu Allah redha pada kita, Allah ampunkan kita, kemuncaknya Allah masukkan kita ke syurga. Itu dia tuan-tuan. Jadi apa kita bagi tajuk, jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja. Kita isi dengan kesungguhan kita beribadah.
Dan tuan rahmat Allah, kesungguhan itu yang lagi Allah SWT nak. Allah tengok bukannya pada banyaknya tuan-tuan, tetapi pada istiqamah itu. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut tadi, amalan yang paling Allah suka adwamuhu wa in qalla, yang berterusan walaupun sedikit. Jadi saya selalu di mana-mana saya kempen tuan-tuan, kita jangan jadikan Ramadan, setiap kali Ramadan ini bukannya nak puluh, nak buat satu habis sekali tuan-tuan. Sebaliknya kita jadikan Ramadan itu permulaan kepada satu amalan yang berterusan walaupun selepas Ramadan. Lebih khusus saya kempen, kalau dalam bab orang kata bersedekah, tuan-tuan mula sedekah setiap hari RM1, habis Ramadan sambung lagi sampai datang Ramadan akan datang. Jadikan dia tu orang kata rutin, jadikan istiqamah. Itu amalan yang Allah suka. Dalam hal kita baca Al-Quran, tuan-tuan rahmat Allah, saya ada buat kiraan di tempat sepanjang saya datang ke Penang pun saya duduk sebut benda ni. Mudah-mudahan saya boleh tumpang amalan tuan-tuan lepas pada ni. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang ajar satu ilmu, tunjuk satu perkara, dia akan dapat pahala orang yang buat tu. Saya dapat tumpang pahala tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan buat, tak ramai pun buat, seorang dua buat, alhamdulillah. Iaitu tuan-tuan, jadikan Ramadan akan datang ini untuk tuan-tuan mula baca Quran. Ustaz, saya memang nak baca Quran pun. Baca dalam arti kata faham, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada perancangan untuk nak habis khatam 30 juzuk Quran, kita bukan, cadangan saya bukan nak target khatam Quran. Itu cadangan saya tuan-tuan, why not? Apa tidak kalau tuan-tuan ambil baca Quran 1/3 muka surat sekali terjemahan. Tak sampai 5 minit tuan-tuan. Baca Quran 1/3 muka surat Quran ni, satu muka tu tuan-tuan pecah 3, mana ada berapa ayat yang masuk dalam tu, tuan-tuan baca sekali, tuan-tuan baca terjemahannya. Kita tak ada bahasa Arab pun, paling kurang kita sikit ni. Yang lebih penting kita akan jumpa ayat-ayat yang menyedarkan kita. Macam ayat tadi, wa qalilun min ibadiyash syakur. Baru kita akan jumpa ayat-ayat yang kita terkesan. Oh, punya ada ayat ni, punya Allah sebut pasal ni. Itu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan istiqamah tuan-tuan, saya kira tadi ada buat kiraan, kalau tuan-tuan ambil sehari 1/3 muka surat, tuan-tuan istiqamah, insya-Allah tuan-tuan akan ambil masa sebanyak 1800 hari. 1800 hari khatam Quran. Khatam Quran sekali baca terjemahan 1800 hari. Bunyi Allah lama Ustaz. 1800 hari itu kita tukar dalam bentuk tahun tuan-tuan, dia bersamaan dengan 4 tahun 11 bulan 10 hari. 4 tahun 11 bulan 10 hari. Kita kata 5 tahun tuan-tuan. Kita ni panjang umur insya-Allah tuan-tuan. Kita kena ada sangka baik Allah SWT, panjang umur kita. Pejam kecil tak tahu dah 5 tahun dah. Nah, 5 tahun, 10 tahun. Kalau kita mula dengan tahun ni tuan-tuan, 2020 panjang umur kita khatam tuan-tuan. Tuan-tuan telefon saya balik, Ustaz, saya khatam tu baca Quran 1/3 muka surat selama 5 tahun. Dan alhamdulillah kita akan jumpa. Dan istiqamah, mudah-mudahan ini menjadi asbab untuk Allah SWT, orang kata apa, redha kepada kita, ampunkan kita. Tuan-tuan rahmat Allah SWT. Boleh saya berhenti setakat ni? InsyaAllah. Ada soalan? Baik tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan menjawab tajuk yang diberikan. Jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja dengan kita mengisinya dengan kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan kita menjadikan Ramadan yang akan datang ni kita mulakan satu amalan yang akan berterusan selepas pada itu. Cadangan saya kata tuan nak ambil, iaitu mula baca Quran dengan baca tafsir sekali. Saya nak tumpang pahala tuan-tuan Allah SWT. Sebelum berakhir tuan-tuan, off record nanti kalau ni, sebab saya duk mengajar di tempat-tempat lain, sebagai surau tempat yang terakhir, saya agak cukup lah tak cukup tuan-tuan, rezeki masing-masing lah. Pada